Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Abidus Kiman. Nombor batch saya ialah KAD21050708. Pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai topik prinsip dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pada 2.1 iaitu pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah fokus dalam bidang psikologi perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sesuatu organisma biasanya sudah sedia terancang di dalam gen-gen yang diwarisi dalam keturunan mereka. Prinsip yang pertama ialah perkembangan berlangsung dari kepala ke bawah, arah kepala ke kaki dan dari ke tengah ke tepi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan nombor seterusnya. Perkembangan berlangsung dari tengah badan ke bahagian luar. Perkembangan ini berlaku secara mendatar iaitu dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan serta bahagian hujung anggota. Dari segi fungsi, didapati kanak-kanak akan menggunakan lengan terlebih dahulu sebelum menggunakan tangan dan jari. Seterusnya, kita teruskan dengan perkembangan adalah menyeluruh. Kanak-kanak dapat menghasilkan gerak balas dengan cara menyeluruh. Terdapat sesuatu rangsangan. Apabila mereka semakin membesar, maka ia dapat menggunakan jari sahaja untuk mengambil sesuatu barang tanpa bantuan. Selain itu, mereka akan membina kekuatan dan kawalan pada bahagian kaki. Mereka juga akan mula merangkak, berdiri dan berjalan. Okey, kita teruskan dengan perkembangan berterusan. Perkembangan mereka semakin berkembang dan lebih kompleks. Kanak-kanak juga menggunakan kemahiran kognitif dan bahasa mudah untuk memberikan keterangan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Yang kelima ialah kadar kecepatan perkembangan berbeza-beza. Setiap kanak-kanak adalah berbeza dari kadar pembesaran mereka. Perkembangan adalah serupa bagi semua kanak-kanak, tetapi kadar pencapaian peringkat pembesaran bagi setiap kanak-kanak adalah berbeza. Walau bagaimanapun, ianya tidak seragam di dalam diri seorang kanak-kanak. Yang keenam pula ialah perkembangan anggota badan saling mempengaruhi. Pembesaran dan perkembangan berlangsung daripada umur spesifik. Dalam perkembangan motor, kanak-kanak mesti sudah boleh menggenggam objek dengan keseluruhan tangan. Barulah mereka boleh belajar menggunakan ibu jari dan jari telunjuk sahaja. Pembesaran berlaku pada pergerakan otak kepada pergerakan otak yang lebih berseni. Yang ketujuh ialah berkaitan dengan corak perkembangan. Corak perkembangan adalah sama, tetapi kadar perkembangan kanak-kanak ialah berbeza di setiap kanak-kanak, tetapi bergantung pada faktor yang dialaminya. Yang ke-8 pula ialah perkembangan adalah secara berperingkat. Kanak-kanak membina pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru berdasarkan pengetahuan lalu seperti blok binaan. Kanak-kanak membina dan mengumpul pengetahuan beransur-ansur demi sedikit. Kanak-kanak mengikut pula perkembangan yang serupa. Satu peringkat mengikut pula perkembangan menjadi asas kepada peringkat perkembangan yang seterusnya. Kanak-kanak mesti pandai mengawal pergerakan tangan untuk memegang pensil atau krayon sebelum mendapat melukis atau menulis. Okey, baiklah, kita teruskan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pertama ialah baka. Baka adalah penyebaran perwatakan fizikal daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen mereka. Ia mempengaruhi semua aspek penampilan fizikal seperti ketinggian, berat badan, warna mata, kecerdasan dan kebolehan. Penyakit juga boleh dilepaskan melalui gen berikut seperti penyakit jantung, diabetes, obesiti dan faktor genetik yang boleh menjejaskan pertumbuhan kanak-kanak. Okey, baiklah, seterusnya ialah persekitaran. Persekitaran mempunyai dua. Yang pertama ialah faktor sebelum kelahiran iaitu prenatal.
Satu ialah makanan, dua ialah umur ibu bapa, tiga ialah emosi, empat ialah penyakit, lima ialah merokok. Okey, yang kedua pula ialah faktor selepas kelahiran, iaitu postnatal. Yang pertama ialah makanan, yang kedua ialah keluarga, ketiga ialah sekolah, keempat ialah rakan sebaya, serta yang kelima ialah media massa. Akhir sekali ialah rumusan. Pertumbuhan dan perkembangan seorang kanak-kanak juga dipengaruhi oleh peranan ibu bapa atau guru. Ibu bapa atau guru seharusnya seiring dan bekerjasama dalam merancang sesuatu perkara bagi membantu pencapaian pertumbuhan kanak-kanak secara optimal, supaya tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak berkembang dengan seiring. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.